Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita nak sambung hukum indeks untuk matematik tingkatan 3. Jika dalam video sebelum ni kita dah belajar bagaimana jika nombor dalam bentuk indeks didarabkan, hari ini kita nak sambung pula bagaimana jika nombor dalam bentuk indeks dibahagikan seperti di bawah ni, dan juga bagaimana jika nombor dalam bentuk indeks dikuasakan seperti ini. Sebelum ni kita dah belajar sekiranya bentuk indeks itu didarabkan dan asasnya sama, jadi indeksnya kita tambahkan. Bagaimana pula kalau dibahagikan, asasnya sama, kemudian operasinya bahagi? Senang sahaja, jika darab kita tambah, manakala jika bahagi indeksnya kita akan tolak, M tolak N. Untuk pengetahuan semua, bahagi juga boleh dalam bentuk begini, AM per AN. Sama juga, kita akan tolakkan M dengan N. Okey, sekarang ni kita dah tahu ini adalah hukumnya jika dibahagikan jadi indeksnya kita tolak apabila asasnya sama. Kita akan cuba beberapa soalan di sini. Yang pertama sekali, 3 kuasa 9 bahagi 3 kuasa 4. Jadi kita tahu asasnya sama iaitu 3. Jadi kita boleh terus tolakkan indeksnya. 3 kuasa 9 tolak dengan 4 indeks. Jadi jawapan dia 9 tolak 4, 3 kuasa 5. Okey, senang saja. Macam mana kalau cikgu bagi lagi satu contoh 4 kuasa 5 bahagi 4 kuasa 3. Okey, so asasnya sama, 4, 5 tolak 3. Okey, 4, 5 tolak 3, 2. Okey, 4 kuasa 2. Mudah kan? Okey, kita tengok soalan yang ni. Yang tadi asasnya sama. Di sini ada dua asas yang berbeza, A dengan B. Jadi tak apa, kita kumpulkan dulu asas yang sama. Okey, A dulu. Kuasanya, indeksnya 10. Dan kita tengok A lagi satu ni indeksnya 3. Kita tolak 3. Kemudian kita ambil B pula. Indeksnya 5. Yang B lagi satu indeksnya 2. Okey, jadi kita settlekan. 10 tolak 3, 7. Yang B pula 5 tolak 2, 3. Jadi A dan B ni dah tak boleh nak buat apa-apa kerana asasnya berbeza. Jadi inilah jawapan akhir. Okay. Sekarang kita nak tengok soalan C. Soalan C ni berbeza dengan yang atas kerana dia ada nombor dan dia juga ada huruf. Yang tadi hanya ada nombor saja atau ada huruf saja. Jadi sekiranya ada nombor dan huruf, kita dah belajar dalam video sebelum ni, kita perlu kumpulkan dulu nombornya di depan. Kalau untuk darab, kalau operasinya darab, kita boleh kumpulkan semua sekali. Tapi untuk bahagi, kita kena buat satu-satu. Kita selesaikan depan dulu, lepas tu baru kita bahagi dengan yang ketiga. Okey, macam mana caranya? Jadi kita kumpulkan 36 dengan bahagi 4. Kemudian kita salin dulu yang depan, P dia. P dia indeks berapa? 12. Ini P sama kan? Jadi kita boleh tolak. Tolak 3. Kemudian baru kita salin yang belakang ni. Bahagi 3P kuasa 2. Okey, 36 bahagi 4, 9. 12 tolak 3, 9. 9P kuasa 9. Lepas tu baru kita bahagikan dengan 3P kuasa 2. Okey. Jadi kita kumpulkan pula nombor yang ni. 9 dengan 3 ni. 9 bahagi 3. Kemudian kita tolakkan pula indeksnya. P ni 9 tolak 2. Okey, 9 bahagi 3, 3. P 9 tolak 2, 7. Jadi inilah jawapan akhir. Boleh? Mula-mula kita kumpulkan nombor dulu untuk 2 sahaja. Okey, kemudian dah settle yang depan ni, baru kita bahagikan pula dengan nombor bentuk indeks yang ketiga. Okey, seterusnya kita tengok soalan D.
Okey, di sini pula sudahlah ada nombor. Ada pula dua pemboleh ubah yang berbeza. Yang ni tadi pemboleh ubahnya satu saja, P. Yang ni ada M dan ada N. Okey, macam mana kita nak buat? Sama saja jalan kerja macam yang ni tadi. Kita kena kumpulkan dulu nombornya. Okey, kita kumpul nombor untuk yang depan dulu. Lepas tu baru yang ketiga. Jom kita buat. Okey, negatif 72 kita bahagikan dengan 4. Kemudian dalam kurungan kita settlekan yang M dulu. Okey. M untuk yang dua ni dulu ya. So M indeks dia 10. M yang ni sebenarnya indeks dia berapa? Kalau tak nampak apa-apa kuasa, sebenarnya nilai dia indeks dia 1. So 10 tolak M ni 1. Kemudian N pula. N indeks dia 12. Dan N yang ni indeksnya 5. Tolak 5. Okey. Yang belakang ni kita salin balik. Macam tadi juga. Okey, kita selesaikan. 72 bahagi 4, negatif 18. Kemudian kita settlekan yang dalam ni. 10 tolak 1, 9. 12 tolak 5, 7. Okey, kemudian baru yang dah dapat jawapan yang ni, baru kita bahagikan dengan yang belakang. Okey, sekarang ni kita ambil nombor dulu, negatif 18. Kita bahagikan dengan 3. Alright. Kemudian kita settlekan M. M indeksnya 9 tolak 2. Okay, N pula 7. Okay, belakang dah tak ada N. So 7. Okay, 18 bahagi 3. Negatif 18 bahagi 3. Negatif 6. M 9 tolak 2. 7. N kuasa 7. Inilah jawapan akhir. Ada juga soalan yang berbentuk macam ni. Dia ada letak tempat kosong dan dia minta kita isikan apakah nombor yang sesuai berada di sini. Macam yang kita tahu, okay, tengok soalan A. Apabila asas dia sama 555, jadi kita boleh tolak indeks dia kan. Jadi sebenarnya kat sini 5, 12 tolak tak tahu berapa, tolak 3 sama dengan dia punya belakang 4. Jadi macam ni kita nak buat, senang saja, guna kalkulator boleh, kalau pandai congak boleh terus congak. Jadi kita tahu 12 tolak 3, kemudian kita tolak lagi 4, kita boleh tahu dekat sini jawapannya adalah 5. Okey. Macam mana pula dengan yang bawah? Yang atas tu mudah saja, yang bawah ni. Okey, yang bawah ni ada nombor, kemudian pemboleh ubah dia pula ada 2, ada X, ada Y. Okey, dan tempat dia pun ada dekat X, ada yang indeks untuk Y dan ada pula untuk nombor. Jadi kalau macam ni senang saja. Tadi kan kita dah tahu kalau kita jumpa soalan macam ni, kita akan settlekan nombornya dulu. Kita akan kumpul nombor dulu. Jadi 18 bahagi 3 kita tahu jawapan dia 6. Terus kita boleh isi kat sini. Okey, kat sini pula kita tengok. X untuk yang first ni indeks dia kita tak tahu. Tapi untuk kedua dengan jawapan di hujungnya kita tahu. So sepatutnya X ni berapa tolak 2 sama dengan 3. Jadi macam mana kita tahu kat sini berapa tolak 2 sama dengan 3? Kita pun tahu kan 5 tolak 2 sama dengan 3. Jadi jawapan kat sini 5. Okey, macam mana pula dengan yang ni? Kita tahu kat sini Y nya 8 tolak tak tahu. Jawapan akhir dia 5. So 8 tolak berapa dapat 5? 8 tolak 3. Okey, yang ni mudah saja. Okey, sekarang ni kita nak belajar yang seterusnya. Macam mana kalau nombor dalam bentuk indeks ni dikuasakan? Okey, sekiranya nombor dalam bentuk indeks ni dikuasakan, maka kita kena darab indeks yang dalam ni, kita darab dengan yang luar. Okey, nampak tak? A, M darab N jadi A, M, N. Jika ataupun contoh 5 kuasa 2 dikuasakan pula dengan 3. So, kita darabkan yang ni. Jadi 5, 2 darab 3, 6. Okey. Seterusnya, kalau dalam bentuk macam ni, ada 2 asas. Okay, dalam kurungan, kemudian indeks dia, kita kena, apa saja yang di dalam, kita kena darab dengan indeks yang kat luar.
Ingat tak? Dia lebih kurang macam kita belajar masa form 2 bab kembangan algebra. Okey? Lebih kurang sama. Tapi kali ni kita darabkan dia punya indeks. So M darab dengan Q. N ni pun darab dengan Q. Okey? Jadi kita akan dapat sekarang kita nak tengok pula macam mana kalau nombor dalam bentuk indeks ni dia dikuasakan. Okey, jadi kita kena darabkan indeks yang dalam dengan indeks yang luar. Okey, jadi asas dia A, M darab N jadi MN. Ataupun kalau dalam bentuk nombor, contoh 5 kuasa 2 dikuasakan dengan 3. Jadi kita darabkan 2 dengan 3. Jawapan dia 5 kuasa 6. Okey, seterusnya, kalau ada dua asas yang berbeza, kemudian di dalam kurungan, jadi indeksnya perlu didarabkan dengan indeks yang kat luar. Ini lebih kurang macam matematik tingkatan 2 bab kembangan algebra. Apa yang ada di dalam, kita kena darab dengan yang di luar. Jadi, M ni darab Q jadi MQ. Yang untuk asas B pula, N darab dengan Q jadi NQ. Seterusnya, yang ketiga macam mana pula kalau dia dalam bentuk pecahan dan dia dikuasakan pula dengan Q. Jadi asasnya pula atas dengan bawah tak sama. Okey. Jadi M darabkan dengan Q jadi A kuasa M Q, dan B juga indeksnya kita perlu darabkan dengan Q. Jadi B kuasa N Q. Boleh? Okey, sekarang kita cuba soalan-soalan ni. Okey, 8 kuasa 3 dikuasakan dengan 5. Jadi, kita dah tahu tadi, kita darabkan saja indeks-indeksnya. Di 8, 3 darab dengan 5. 8 kuasa 15. Okey, seterusnya. Okey, yang ni. Kita darabkan saja 4 dengan 8. Jadi, sama dengan negatif 5. 4 darab dengan 8. Dapat akhir negatif 5 kuasa 32. Okey. Seterusnya, nombornya negatif. Kemudian dia ada nombor dan dengan ada pemboleh ubah juga. Okey, yang atas tadi nombor saja kan. Yang ni ada nombor, ada pemboleh ubah. Macam yang kita dah tahu tadi, apa saja yang ada kat dalam, kita kena darab dengan indeksnya dekat luar. Okey, negatif 2 ni sebenarnya kita tahu kan kuasanya adalah 1. Jadi 1 darab 3, 3. Ingat ni, kalau ada nombor, kita kena darab juga dia punya indeksnya dengan indeks di luar kurungan. Jadi negatif 2, 1 darab 3, 3. Okey, kemudian yang X ni pula 2 darab 3. Okey, kemudian tulislah negatif. Kita tekan kalkulator, negatif 2 kuasa 3, kita dapat negatif 8. Dan X ni 2 darab 3, 6. Okey, boleh? Kita darabkan, jangan lupa tekan kalkulator untuk dapatkan berapa nilai negatif 2 kuasa 3. Okey, kita dapat negatif 8. Lepas tu barulah kita darabkan indeks bagi X. Okey, last untuk D ni ada nombor dan juga ada huruf. Dan huruf lah boleh ubah pula, ada dua yang berbeza, P dengan Q. Jadi kita buat juga macam tadi. Kita darabkan dulu P ni dengan nombor di luar, indeksnya. Sama dengan P 4 darab 3. Kemudian yang bawah juga 3 ni pula mesti juga dikuasa 3 kan. Okey, 3 kuasa 3. Okey, indeks untuk Q ni juga mesti darab dengan 3. Q 2 kuasa 3. Okey, kita settlekan. P 4 darab 3, 12 per, ambil kalkulator, tekan 3 kuasa 3, kita dapat 27. Q 2 darab 3, 6. Okey,
So, inilah jawapan akhir. Okey, bagaimana kalau kita jumpa soalan macam ni? Okey, ada yang dikuasakan, ada yang dibahagikan. Okey, mudah saja. Kemudian, asasnya pula ada berbeza. Ada 4 dan ada 8. Okey, so sekarang ni apa yang kita perlu buat? Kita gunakan kita punya kemahiran yang kita dah tahu sebelum ni. Okey. Apa yang dikuasakan kita perlu darabkan. Jadi, kita darabkan dulu yang tu. 4 ni asas dia tak sama dengan yang lain, jadi kita hanya salin saja. Okey, 4 kuasa 3 darab. Okey, 8 2 tolak 4 kita dapat 2 darab 4 dapat 8. 8 kuasa 8. Okey, so yang bawah ni kita salin dulu. 8 kuasa 3. Okey, sekarang ni kita tahu asasnya sama. Bila asasnya sama, bahagi 8 kuasa 8 bahagi 8 kuasa 3. Jadi kita tahu apabila asas sama, indeksnya kita boleh tolak untuk yang bahagi. Jadi kita pun tolakkan dia. 4 kuasa 3 darab 8 kuasa 8. Kita tolak dengan indeks yang bawah. Jadi jawapan akhir dia 4 kuasa 3 darab 8 kuasa 5. Okay, kalau untuk nombor, kalau untuk huruf, kita kena letak, maafkan saya, kalau untuk nombor, kita kena letak darab. Okay, ini nombor kan? Kita kena letak darab. Kalau untuk operasi yang melibatkan pemboleh ubah sahaja, huruf saja, kita tak letak darab pun tak apa. Cikgu akan tunjuk untuk soalan yang selepas ni. Okey, untuk soalan ni hanya ada pemboleh ubah saja. Semuanya huruf ada P dan Q. Okey, kemudian dia ada darab dan dia ada per, itu lebih kurang iaitu bahagi. Jadi macam mana kita nak buat soalan ni? Pertama sekali, kita himpunkan dulu indeks bagi huruf yang sama. Jadi P kuasa 3. P ni sebenarnya kuasa 1. Okay, bila darab, kita tahu kita boleh tambahkan. Okey, kemudian Q pula. Q indeks 7 boleh tambahkan dengan 2. Okey, itu yang atas. Dan kita salin balik yang bawah. P kuasa 2, Q kuasa 3. Okey, apabila kita dah settlekan yang ini, kita bolehlah tolak dengan yang bawah. Okey, P ni 4, Q 9. Okey, kita tengok kat sini. Di bawah ni pun ada P dengan Q. Jadi kita boleh tolakkan pula dengan yang bawah ni. Okey, sama dengan 4. P ni tolak 2. Q pula 9. 9 tolak dengan 3. Jadi P kuasa 2, Q kuasa 6. Okey, macam saya cakap tadi, kalau untuk huruf tak payah letak darab pun tak apa. Okey, kalau kita jumpa soalan yang macam ni, okey, sudahlah ada dalam kurungan, ada darab pula, ada bahagi pula. Okey, jangan takut, kita settlekan satu persatu. Okey, first kali kalau jumpa soalan yang macam ni, kita kena darabkan dulu indeks-indeks yang di dalam ni dengan indeks yang di luar. Apa saja yang di dalam kita darabkan dengan yang di luar. Itu langkah pertama. Lepas darabkan semua, barulah kita settlekan untuk darab. Kalau darab ni kita tengok mana asas yang sama, kita boleh tambah. Lepas tambah, baru kita tolak dengan yang di bawah. Kenapa tolak? Sebab dia bahagi. Okey, jom kita buat sama-sama. Okey, 3 kita kuasa 2 kan? 3 kuasa 2. Okey, yang A ni darabkan 2 darab 2 4. Kemudian B 5 darab 2 10. Okey, kita buat yang belakang pula. 5 kuasa 2. A ni sebenarnya kuasa 1. Okey, 1 darab 2 2. Dan B ni pula sebenarnya 4. Okey, kemudian kita salin balik yang bawah. Kita tekan kalkulator. Kita tahu 3 kuasa 2 9 kuasa 2. Okey, yang lain ni kita salin balik.
Ataupun kalau kita nak, tak apa, kita salin balik lah. Cikgu tunjukkan satu-satu ya. Oh maaf, 5 kuasa 2 ni 25. Okey, bila kita dah dapat macam ni, tadi kita dah tahu bila ada nombor, ada pula huruf, kita kumpulkan dulu yang nombor dekat depan. Okey. Jadi kita kumpulkan semua nombor di depan. Saya bawa ke sini 9 darab 25 bahagi pula dengan 15. Okey. Kemudian dekat belakang dia, kita kumpulkan pula semua huruf. Kita kumpul A dulu ya. So A kita tahu di sini 4, di sini 2. Bila operasi darab, kita tambahkan 4 tambah 2. Kat bawah ni pun ada A lagi. A ni sebenarnya nilainya 1. Tapi dia bahagi. Jadi kita kena tolak. 4 tambah 2 tolak 1. Untuk A. Dan B pula 10 tambah 4 tolak 3. 10 tambah 4 tolak 3. Okey, kita settlekan yang depan ni. Guna kalkulator kita dapat 15. So A 4 tambah 2 6 tolak 1 4 kuasa 5. B pula 10 tambah 4 14 tolak 3 11. Inilah jawapan akhir. Okey, itu saja untuk hari ini. Untuk bab ini memang seronok sebenarnya kalau kita dah faham dan kita banyak buat latihan. Jadi selamat mengulang kaji.